Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 1529. Saya Zawaz Yusof. 4 paparan utama. PAS buat duit dengan konten bodoh. Apabila negarawan tidak boleh ditegur ajar. Bukan menidakkan semangat patriotik. Ustaz Kaki Auta menghilang elak bayar hutang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah tindakan berkaraoke pada jam 2 pagi itu merupakan satu pendekatan dakwah atau hanya untuk melebarkan pengaruh politik kepada orang ramai? Dan adakah berkaraoke dengan wanita-wanita ajnabi boleh menarik lebih ramai orang untuk mengenali Islam? Kebodohan tidak pernah menjadi sesuatu yang menguntungkan dalam sejarah negara, sehinggalah muncul pembangkang era 2022 yang memperbodohkan sebilangan rakyat dan kemudian menjual konten bodoh dan fitnah serta naratif palsu untuk meneruskan pembodohan massa. Bagi Ketua Penerangan Keadilan Kemaman Ahmad Nadir Yop, pembangkang menjadikan kandungan atau konten bodoh di media sosial sebagai bahan komoditi menguntungkan serta mendapat pulangan keuangan lumayan daripada syarikat media sosial ke atas kira-kira 4 juta penyokong yang mengundi mereka dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Melihat kepada kecenderungan warga maya sekarang yang menyukai kandungan disebarkan oleh Laskar Cyber yang bersifat pembohongan dan juga fitnah, kita melihat bahawa kebodohan dan kepandiran masyarakat telah dimanipulasi untuk mendapat keuntungan bagi pihak berkepentingan. Laskar Tentera Upahan Cyber terutama daripada pihak pembangkang begitu galak membuat siaran langsung di media sosial membangkitkan cerita fitnah dan bohong. Namun yang mengherankan, ramai pula penonton dan yang melanggan saluran sampah itu di media sosial. Semua maklum pihak penyedia saluran media sosial seperti YouTube, TikTok dan lain-lain akan memberi insentif kepada pemilik akaun jika kandungan tular dan ditonton ramai orang. Bagaimanapun melihat kepada kandungan fitnah dan bohong yang tular, kebodohan masyarakat sesungguhnya telah dimanipulasi untuk menjana keuntungan. Katanya dalam satu kenyataan seperti yang dilaporkan Harapan Daily. Tegas beliau, hal yang amat mengecewakan apabila kandungan bohong itu ditelan bulat-bulat oleh pencandu propaganda pembangkang. Lebih membimbangkan katanya, evaluasi saluran Laskar Cyber itu sentiasa meningkat kerana kelaparan luar biasa masyarakat, terutamanya orang Melayu luar bandar terhadap kandungan fitnah serta bohong. Persoalan yang timbul sampai bila masyarakat kita akan bertoleransi dengan budaya seperti ini. Tindakan menjadikan kebodohan sebagai sumber pendapatan akan menjatuhkan nilai-nilai murni dan menghancurkan sistem masyarakat itu sendiri. Mengikut bahasa perniagaan, jika tiada permintaan maka tiadalah bekalan. Jadi untuk memutuskan rangkaian permintaan terhadap kebodohan yang menjadi komoditi yang bernilai ini, tidak lain kita mesti menghapuskan kebodohan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tidak melihat kebodohan sebagai satu virus berbahaya pasti akan runtuh suatu hari nanti, katanya lagi. Sehubungan itu, Ahmad Nadir menyarankan agar kerajaan segera mengambil tindakan untuk mendidik rakyat supaya tidak toleran kepada virus pembodohan tersebut. Katanya lagi, berdasarkan budaya terkini, sekali pembodohan diterima sebagai normal, maka virus tersebut terus menular dalam masyarakat. Terbukti pelbagai tindakan haram telah menjadi halal apabila pembangkang dilihat begitu gairah menunggang agama. Apa tidaknya rasuah disucikan menjadi sedekah, manakala berkaraoke sehingga dini hari disuruh cerah sebagai jalan dakwah. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal menegur Dewan Ulama PAS supaya tidak menjadi pak sanggup untuk membela dan menghalalkan perbuatan pengarah pilihan raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Beliau berkata Sanusi perlu menjelaskan sendiri adakah tindakannya berkaraoke sehingga jam 2 pagi itu merupakan pendekatan dakwah. Jadi maknanya di sini dakwah Sanusi ini ialah berkaraoke dengan seorang wanita pada pukul 2 pagi supaya orang tengok, oh inilah parti Islam.
Beginilah, dakwah itu betul ke dirancang sebegitu rupa, iaitu berkaraoke sebagai strategi mendekatkan orang dengan Islam atau sekadar meluaskan pengaruh politik PAS. Janganlah Dewan Ulama PAS jadi pak sanggup. Orang buat yang tak elok, kamu buat nampak elok. Kalau dia memang dirancang, kenalah buat betul-betul perancangan itu. Pastikan dakwah itu sampai, iaitu dakwah Islam, bukan dakwah PAS, katanya ketika ditemui dan ditemu bual secara eksklusif di ibu pejabat partinya. Angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut telunjuk. Iya, saya, kiri kanan ikut sahaja. Kasihan jika difikirkan kenapa dalam keadaan dunia semakin canggih, sebilangan besar rakyat di negara ini sebegitu mudah diperbodohkan dan dipandirkan oleh konten-konten dungu serta bertentangan dengan nilai murni masyarakat. Pandir sangatkah masyarakat kita atau sebenarnya otak mereka telah dipajak oleh ketakzuban melampau sehingga gagal berfungsi dengan baik? Jawapan ada di tangan anda. Jangan jadikan diri kita kecanduan kepada kepandiran. Masyarakat Malaysia yang telah hidup dengan rukun damai sejak sekian lama tidak memerlukan kenyataan bersifat prejudis sebagaimana yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini. Ungkapan Tun Dr. Mahathir kononnya kaum India kurang setia kepada negara kerana masih bercakap dalam bahasa Tamil dilihat hanya akan memecah belahkan rakyat. Ahli Majlis Pimpinan Angkatan Muda Keadilan Malaysia, K. Surya Vengadesh berkata, Tun Dr. Mahathir telah lebih 23 tahun menjadi Perdana Menteri dalam dua kerajaan berbeza dan amat faham dengan kesetiaan kaum India kepada negara. Kenyataan ini tidak seharusnya dikeluarkan oleh seorang negarawan seperti beliau yang sepatutnya sudah masak dengan keadaan sosio-politik Malaysia yang berbilang kaum. Apatah lagi apabila beliau sendiri berpengalaman bekerjasama dengan kaum-kaum tersebut sejak dari awal penglibatan dalam politik. Masyarakat Majmuk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum telah hidup dengan aman dan damai seperti adik-beradik sejak merdeka, dan kenyataan prejudis beliau ini boleh menimbulkan suasana yang tidak harmoni serta kondusif kepada pembangunan negara kita yang tercinta ini. Katanya dalam satu kenyataan yang dilapor bernama, justru Surya mahu Tun Dr. Mahathir memohon maaf secara terbuka di atas kenyataan beliau sebelum ini yang mengguris hati masyarakat India dan juga China yang terkesan dengan kenyataan berkenaan. Selain itu, saya ingin menasihatkan Tun Dr. Mahathir dan sesiapa sahaja agar tidak sembarangan mengeluarkan kenyataan yang boleh memecah belahkan rakyat dan mengganggu gugat keharmonian negara di masa akan datang, kata beliau. Sementara itu, Ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar berpandangan tokoh negarawan itu seharusnya yakin dengan kelebihan masyarakat berbilang kaum di negara ini dan bukan mengeluarkan kenyataan merendahkan kaum bukan Melayu. Semua bangsa, tidak kira agama maupun latar belakang, masing-masing ada kekuatan tersendiri yang membawa keunikan di Malaysia. Kelebihan yang ada ini menjadi sumber kekuatan kepada negara, katanya. Sumbangan itu On menyeru orang ramai untuk tidak terpengaruh dengan dakwaan sempit Mahathir yang kini lebih kerap mengeluarkan kenyataan bersifat rasis setelah diangkat menjadi penasihat Perikatan Nasional PN yang terang-terangan mengamalkan politik perkauman dalam perjuangan mereka. Tidak perlu kita beri tumpuan sangat apa yang diucapkan itu. Kita sepatutnya bersyukur dengan kepelbagaian yang ada di negara kita. Lihat saja negara maju, kebanyakan negara itu menggunakan kepelbagaian kaum sebagai aset mereka. Oleh itu, sebagai masyarakat madani, kita harus bergerak ke hadapan dan kukuhkan semangat perpaduan, katanya lagi. Dengan pelbagai teguran dan reaksi pelbagai pihak, termasuk ahli politik, pakar akademik dan agensi perpaduan, kelihatannya tidak memberi kesan kepada bekas pengerusi pejuang itu. Sebaliknya, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agu Dagang. Ia selepas Aaron memberi penegasan bahawa pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan pihak yang sengaja mencipta ketegangan. Tun Dr. Mahathir berkata pihak yang asyik bercakap tentang masyarakat majmuk tetapi mengkritiknya berkaitan isu bangsa perlu bertanya kenapa wujud parti-parti yang berasaskan kaum di negara ini. Kenapa tidak cuma wujud parti Malaysia? Ada parti yang dakwa mereka parti multiracial tetapi bekas pemimpin mereka kata parti itu fake multiracial, iaitu palsu. Saya sedia jumpa dengan Menteri Aaron Agu Dagang seperti yang dia cadangkan. Saya harap dia datang, katanya, dalam ciapan di media sosial
hack seperti dipetik Malaysia kini. Semalam media melaporkan Aaron bersedia berjumpa dengan Mahathir jika pemimpin veteran itu terus meluahkan isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Adakah ini contoh negarawan yang perlu diikuti rakyat? Menjadi negarawan tidak bermakna tidak boleh ditegur atau diajar demi keharmonian dan kesejahteraan negara yang cuba digugat. Keras kepala dan kononnya dirinya sahaja yang betul sudah dimaklumi menjadi darah daging bekas Perdana Menteri itu sejak menjadi Perdana Menteri berpuluh tahun lalu, sehingga seorang menteri pun tidak berani angkat muka dalam tempoh itu. Itu fakta dan tiada sesiapa yang mampu menafikannya. Kalau tidak, mana mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim difitnah dan disumbat ke penjara hanya kerana menyanggah dan enggan melakukan apa yang disuruh beliau sebagai Perdana Menteri. Itu juga satu fakta. Untuk membiarkan sahaja beliau berkata apa sahaja mengikut sedap mulut tidak boleh juga jika ianya jelas mengganggu-gugat keharmonian kaum dalam negara. Memang benar beliau sudah berada di hujung usia, namun bukankah lebih baik sekiranya negarawan itu menghabiskan masa dengan beribadah berbanding mengeluarkan kenyataan yang merosakkan fabrik perpaduan dalam negara. Rakyat masih mendoakan Tun Dr. Mahathir berubah jika benar sayangkan Malaysia. Terperanjat satu Malaysia apabila pemilik kedai makan di Pantai Cenang menjual satu hidangan ayam goreng kunyit bodoh berharga RM20. Hidangan ikan siakap termasuk hidangan makanan dan minuman adalah RM1,759.50 untuk 7 orang makan, manakala harga air kosong RM5 segelas. Tidakkah bos-bos pihak berkuasa tempatan PBT tersentak dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa Malaysia dan Thailand akan melonjakkan kerjasama pelancongan selain pembangunan di kawasan sempadan dua negara? Pada pertemuan di Phuket pada 27 Disember lalu, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin menyatakan kesediaan negara itu untuk mempromosikan pelancongan di Phuket, Langkawi dan kawasan lain di utara semenanjung negara secara bersama memandangkan peningkatan mendadak pelancong Malaysia ke Thailand. Ia diakui sendiri Presiden Persatuan Hotel-Hotel Songkla, Hat Nyai Songkla Hotels Association, Sitipong Siti Prapa, yang berkata daya tarikan Hat Nyai yang tidak dapat dinafikan terletak pada gabungan pilihan makanan yang enak dan beraneka, akses yang mudah dan pilihan penginapan pada harga berpatutan yang menarik minat ramai rakyat negara ini. Fenomena harga cekik darah makanan dan pusat penginapan yang tular di media sosial kebelakangan ini sebenarnya membongkar satu isu lama yang masih belum selesai, etika dan dilema peniaga serta kadar sewaan atau bayaran tinggi premis perniagaan yang dikenakan ke atas peniaga. Bermula dengan isu harga tidak masuk akal ditambah pula dengan setengah peniaga mendedahkan ada pihak berkuasa tempatan PBT atau pihak berkuasa wilayah mengenakan caj sewa premis yang tinggi, menyebabkan rakyat negara ini akhirnya memilih Thailand sebagai destinasi pilihan untuk berbelanja. Apakah rantaian masalah ini hanya mendapat perhatian apabila pengguna memaparkan isu ini di media sosial, baru pihak berkuasa hendak masuk campur tangan? Bagaimana pula dengan PBT yang dilihat sengaja mengenakan harga sewaan tinggi dan kos berkenaan terpaksa dibebankan kepada rakyat menerusi peniaga yang terpaksa menaikkan harga makanan? Siapa pula yang berani menegur mereka ini, dan adakah kerajaan negeri menyemak atau memantau kadar sewaan premis hingga peniaga pula yang akhirnya dipersalahkan kerana terpaksa menaikkan harga makanan? Tidakkah mereka terfikir dengan menekan rakyat yang sudah pun tertekan dengan harga di negara sendiri, menyebabkan mereka meneropong negara jiran sebagai destinasi untuk melancong? Contoh paling jelas hujung bulan lalu sahaja, puluhan ribu malah ratusan ribu rakyat Malaysia menyeberang ke Hat Nyai, Phuket dan beratus-ratus destinasi lain semata-mata mencari jalan keluar yang akhirnya merugikan negara. Mereka sanggup beratur seawal jam 6 pagi di Kompleks Immigration di Sempadan bagi melepaskan tekanan seakan kecewa dengan isu-isu harga makanan dan sewa penginapan yang jauh lebih mahal di negara sendiri. Harapan Madani menganggarkan lebih 20,000 rakyat mengunjungi selatan Thailand setiap hari sepanjang musim cuti sekolah.
hujung tahun lalu dengan menyumbang kira-kira 2 bilion baht untuk ekonomi negara itu yang menambahkan lagi aliran keluar masuk negara puluhan bilion ringgit jumlahnya. Bukan untuk menidakkan semangat patriotik rakyat, tetapi sebelum mahu melihat kejayaan menarik pelancong asing ke negara ini sempena tahun melawat Malaysia TMM 2025, utamakanlah pelancong tempatan dengan sewa bilik yang berpatutan, harga makanan yang munasabah dan naik taraf destinasi pelancongan yang semakin usang. Pelaburan sebeginilah yang ingin rakyat lihat serta berbaloi apabila mereka berbelanja di tanah air sendiri daripada mengemis di negara orang yang belum tentu menjanjikan kepuasan pengalaman sepanjang hayat. Pimpinan negara, PBT, para peniaga sendiri dan pengusaha pelancongan, berbuatlah sesuatu sebelum terlambat. Jangan cekik darah sangat jika anda juga ingin hidup. Makanan atau homestay yang anda usahakan kelihatannya umpama memasukkan pasir ke periuk nasi sendiri. Apa tidaknya harga homestay mengalahkan hotel bertaraf dunia tetapi berbau lipas dan tikus yang meloyakan. Setakat berniaga di hadapan rumah sendiri atau gerai di tanah sendiri, takkanlah harganya mengalahkan hotel 5 bintang. Berpada-padalah. Jangan nanti menjadi itik di air yang mati kehausan atau ayam di kepuk yang mati kelaparan. Kerana apa? Kerana kesilapan sendiri. Kemudian bangsa dan negara lain pula yang dipersalahkan. Sekadar pandangan rakyat marhain. Jangan marah ya. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani seolah-olah menghilangkan diri apabila masih belum melangsaikan hutangnya sebanyak RM23,000 kepada Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah, biarpun sudah 4 bulan dituntut berbuat demikian. Hutang RM23,000 itu adalah kos keseluruhan yang perlu dibayar Ahmad Dusuki selepas kalah dalam saman fitnah berhubung isu tabung haji TH. Bayaran itu merangkumi kos RM11,000 di Mahkamah Session, RM7,000 di Mahkamah Tinggi dan RM5,000 di Mahkamah Rayuan. Mujahid yang juga timbalan Presiden Amanah berkata disebabkan penceramah itu gagal membayar hutang selepas surat amaran diserahkan, peguamnya telah memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi maksud membolehkan aset Dusuki disita. Bagaimanapun dakwanya, surat tuntutan pemiutang itu gagal diserahkan kepada Ahmad Dusuki selepas beliau beberapa kali memungkiri janji untuk bertemu dengan pihak peguam, sedangkan tarikh pertemuan sudah dipersetujui lebih awal. Sampai saat ini saya punya peguam tidak dapat bagi dekat dia secara suruhan tangan dan beberapa kali buat temu janji. Dusuki berkata dia akan ada untuk menerima, tetapi bila pergi ke lokasi dijanjikan, dia tiada. Bila dia tidak terima, nak sita barang dia pun tidak boleh sebab dia kena terima melalui surahan tangan. Tidak banyak pun RM23,000 itu, tetapi nak ajar dia itu. Dia duk mengajak orang hutang ini akan tergantung kalau mati. Jadi saya nak ajar dia lah. Kau tu hutang aku. Hutang tu bukan aku minta, mahkamah yang suruh bayar, katanya ketika ditemui dan ditemu bual Harapan Daily. Dia berkata demikian ketika ditanya perkembangan saman fitnah antara beliau dengan Ahmad Dusuki. Ahmad Dusuki sebelum ini memfailkan saman ekoran ciapan Mujahid pada 22 November 2020 yang berbunyi seorang ustaz berdusta, berpuluh ribu jadi mangsa, berlagak tahu segalanya, akhirnya telan api fitnah dalam perut dia sendiri hingga kini tak pernah tarik balik pendustaannya. Allahu musta'an. Pada 14 September 2020, Mahkamah Session menolak saman fitnah yang difailkan Ahmad Dusuki dengan kos RM11,000 selepas mendapati ciapan ex Mujahid tidak berbentuk fitnah kerana semasa perbicaraan terbukti bahawa aset TH tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ahmad Dusuki kemudiannya membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi sebelum Mahkamah Tinggi juga menolak rayuannya untuk mencabar keputusan Mahkamah Session. Beliau diperintahkan membayar kos RM7,000. Pada 29 Ogos tahun lalu, Ahmad Dusuki menarik balik rayuannya di Mahkamah Rayuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Tinggi. Beliau diarah membayar kos sebanyak RM5,000. Kes antara Ahmad Dusuki dengan Mujahid sudah selesai sejak 29 Ogos lalu. Namun, penceramah PAS itu dilihat terus-menerus menambah ketegangan apabila menjaja fitnah berkaitan tabung haji. Mujahid sebelum ini sudah mengeluarkan kenyataan agar Ahmad Dusuki
berhenti menjajah fitnah dan menghormati keputusan mahkamah bahawa aset TH tidak pernah dijual kepada orang bukan Islam. Kedegilan ahli PAS itu yang berterusan memfitnah bekas ahli Parlimen Parit Bontar itu menyebabkan saman RM1 juta kemudian difailkan terhadap Ahmad Dasuki. Penceramah itu dilihat tidak lagi mengeluarkan kenyataan memfitnah selepas Mujahid menghantar surat LOD kepadanya. Sementara itu, Mujahid berkata pihaknya terpaksa mengambil langkah yang bakal memalukan Ahmad Dasuki, iaitu dengan mendapatkan perintah daripada hakim untuk memanggil Ahmad Dasuki ke mahkamah supaya melangsaikan hutang yang berjumlah RM23,000 itu. Kata beliau, hakim telah pun memanggil Ahmad Dasuki untuk hadir ke mahkamah pada 10 Januari. Namun peguam Ahmad Dasuki pula tidak hadir. Langkah terakhir ini paling malulah. Kamu dah ada surat suruh bayar tapi kamu tak bayar. Kamu dipanggil hakim untuk itu sahaja, bukan dipanggil untuk tengok kes itu balik. Hakim panggil ini untuk tanya kenapa tak bayar. Hakim akan tetapkan tempoh terakhir untuk dia bayar. Ketika waktu yang sepatutnya dia hadir ke mahkamah, tapi kali ini bukan dia yang tak hadir, tetapi peguamnya pula yang tidak hadir. Bagi surat dekat hakim, kena pergi hospital. Kemudian hakim tetapkan 9 Februari, panggil dan minta selesaikan hutang itu di hadapan hakim. Hakim akan beri masa. Kalau tak bayar juga, dia mengingkari perintah mahkamah, katanya lagi. Macam-macam perangai dan cerita yang dirasakan tidak logik dilakukan oleh figura politik pimpinan PAS dan penceramah kebanggaan para walaun. Berbuih mulut, terkeluar urat leher bercakap tentang itu dan ini, namun diri sendiri tidak juga terdidik. Ahmad Dasuki, tidakkah anda rasa segan kepada para pemuja anda ataupun rasa malu Allah kepada kaum muslimin dan muslimat yang pernah menjadi anak murid atau mendengar ceramah berasap dan berapi anda selama ini, ataupun semua itu auta semata-mata? Ingat, kemanapun anda menghilang, anda tidak mampu bersembunyi daripada Allah yang Maha Melihat. Sudah pasti anda jauh lebih tahu tentang semua itu, kerana bukankah anda seorang ustaz malah dikategorikan sebagai ulama oleh akar umbi wala? Bagaimana acuan, begitulah bentuk kuihnya. Bapa kencing berdiri, anak pula kencing berlari. Bayar hutang orang, tolonglah ada rasa malu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.